أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk sesi PDPR Pendidikan Islam. Jadi hari ini kita masih lagi dalam pelajaran bidang ulum. Seperti yang saya nyatakan dalam video yang lepas, pada hari ini kita akan perincikan satu demi satu uh, rukun solat yang telah uh, kita pelajari dalam video PDPR uh, yang lepas. Jadi hari ini kita akan sambung solat sempurna bahagian 2. Masih lagi rujuk buku teks di halaman yang sama 106 hingga 113. Baiklah. Fokus untuk pembelajaran kita hari ini adalah niat bagi solat fardu. Seperti juga semalam, kamu digalakkan untuk menonton video yang saya sertakan pada uh, ruangan deskripsi di YouTube ataupun pada pautan yang saya sertakan sekali dalam laman pembelajaran saya. Jadi sebagai ulangan, kita ulang sedikit sesi pembelajaran kita yang lepas, iaitu rukun salat ada 13 perkara, dimulakan dengan yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, membaca niat berniat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tamakninah. Keenam, iktidal dengan tamakninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tamakninah. 8. Duduk antara 2 sujud dengan tamakninah. 9. Duduk tasyahud ataupun duduk tahiyat akhir. Nombor 10. Membaca tasyahud ataupun tahiyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW selepas membaca tasyahud akhir. 12. Memberi salam pertama selepas membaca tasyahud akhir. Dan rukun yang ke-13 yang terakhir adalah tertib. Okey, baiklah. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada uh, rukun yang kedua. Rukun yang pertama adalah berdiri tegak ataupun berdiri dengan betul. Jadi sebelum kita mulakan solat, kita perlulah berdiri dengan betul, berdiri tegak bagi yang mampulah. Jika kita tidak mampu, jika ada terbarang keuzuran, sakit kaki disebabkan kemalangan atau sakit dan sebagainya, kita dibenarkan untuk duduk, baring ataupun duduk ataupun baring mengikut kemampuan lah. Yang penting solat itu tetap perlu dirikan selagi mana nyawa kita masih ada di dalam badan dan kita masih sedar. Walaupun kita terlantar, tapi jika kita masih sedar, kita tetap perlu mendirikan solat kerana solat hukumnya adalah wajib. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan fokuskan rukun solat yang kedua, iaitu niat solat fardu. Okay, niat adalah niat yang di dalam hati, hukumnya wajib. Niat usolli fardu subhi dan solat-solat yang lain itu kita perlu apa? Lintas niat ini adalah lintasan hati. Kita perlu lintaskan di dalam hati semasa dalam takbiratul ihram itu. Itu adalah wajib. Sebab niat adalah rukun hati. Dia perlu perlu ada lintasan di dalam hati. Lafaz yang biasa kita lafazkan sebelum mula solat itu adalah langkah yang diajarkan oleh ulama-ulama untuk memudahkan lintasan dalam hati kita. Kita melafazkan solat seperti mana yang biasa diajar di sekolah. Sebelum kita mula solat, kita baca sama-sama, ramai-ramai, kuat-kuat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunat. Dia membantu kita untuk memberi lintasan di dalam hati. Untuk yang wajibnya niat ini adalah di dalam hati. Okey, melafazkan niat pada lisan hukumnya adalah solat. Jadi untuk hari ini saya akan bimbing kamu untuk membaca niat solat satu demi satu mengikut waktu solat. Baiklah. Kita mulakan dengan lafaz niat solat fardu subuh.
Masihkah kamu ingat solat subuh ada berapa rakaat? Pada sesi PDPR minggu lepas kita telah pelajari tentang waktu dan bilangan rakaat di dalam solat. Jadi solat fardu subuh, ah, bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat. Lafaz niat solat subuh. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Saya ulang. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Seterusnya adalah lafaz niat solat fardu zuhur. Solat fardu zuhur didirikan pada waktu tengah hari, dan bilangan rakaatnya adalah 4 rakaat. Lafaz niat solat zuhur. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saya ulang. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Seterusnya ialah lafaz niat solat asar. Solat asar didirikan pada waktu petang dan bilangan rakaatnya adalah 4 rakaat. Lafaz niat solat asar. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saya ulang. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Waktu solat yang keempat adalah solat fardu maghrib. Solat fardu maghrib didirikan pada waktu senja, dan bilangan rakaatnya adalah 3 rakaat. Lafaz niat solat maghrib. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saya ulang. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, waktu solat yang kelima ialah solat fardu isyak. Solat isyak didirikan pada waktu malam dan bilangan rakaatnya adalah 4 rakaat. Lafaz niat solat isyak. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saya ulang. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi itu sahaja untuk isi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz harapkan kamu dapat mengulang, latih tubi membaca dan hafalkan kelima-lima niat solat fardu untuk diamalkan dalam kehidupan kamu untuk dalam mendirikan solat di setiap hari. Semoga anak-anak murid Ustaz di tahun 1 Arif berusaha belajar dan sentiasa mendirikan solat ketika di rumah, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi dalam sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.